Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid saya. Dan pada hari ini kita akan belajar akhlak. Tapi sebelum tu kena tahu dulu hari ini hari berapa? Yes, itu hari ini adalah hari Selasa, tarikh 28 hari bulan 7 ataupun Julai 2020. Dan pada hari ini kita akan belajar subjek akhlak. Dan mungkin ini merupakan topik terakhir kamu bersama-sama dengan saya untuk subjek akhlak, insya-Allah. Dan akan ada guru baru yang akan mengajar kamu selepas ini. Dan untuk topik yang terkini yang kita akan belajar adalah mengenai tanggungjawab. Sila buka buku teks kamu, bahagian pelajaran 11 iaitu bertanggungjawab. Okay, sebelum itu, apa yang anda faham, apa yang anda suka dan apa yang anda mengerti mengenai perkataan bertanggungjawab tersebut. Baik, sebelum kita masuk kepada subtopik yang akan kita belajar pada hari ini, ingin sekali sekongsi dengan kamu semua antara beberapa perkara yang kita akan selama ini yang kita akan belajar dalam topik bertanggungjawab ini ialah yang paling utama kena tahu apakah pengertian bertanggungjawab, dan yang kedua adalah jenis-jenis tanggungjawab. Dua benda saja kita akan belajar. Tapi sebelum itu, kalau buka pada buku teks kamu, sila baca bahagian cerita teladan mengenai Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengenai konsep bertanggungjawab tersebut. Boleh? Okey. Kita masuk kepada hal pengertian, iaitu benda yang paling utama dalam topik bertanggungjawab ini, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan bertanggungjawab? Menunaikan semua tugas yang diamanahkan ke atas diri seseorang dengan sempurna. Kenapa? Sebab kalau kita berjaya menunaikan semua tugas yang diamanahkan dengan sempurna, maka kita berjaya memikul tanggungjawab yang diberikan. Sebab itu menjadi kewajipan untuk seseorang, siapapun kita yang hidup di dunia ini, untuk memikul tanggungjawab yang telah diamanahkan. Kalau sebelum ini kita belajar mengenai tolong menolong, gotong royong, kita belajar mengenai amanah, dan kini kita masuk kepada bab bertanggungjawab. Semuanya pun berkait antara satu sama lain. Boleh faham ketua? Saya tidak pasti sama ada anda faham atau tidak. Okey. Masuk kepada jenis-jenis tanggungjawab. Tapi sebelum saya kongsi dengan anda semua, sebelum saya kongsi dengan kamu mengenai jenis-jenis tanggungjawab, bagaimana untuk kita faham mengenai konsep tanggungjawab yang diceritakan dalam pengertian tersebut. Kalau dikatakan bahawa kita melaksanakan, kita buat tugas yang disuruh, yang diamanahkan dengan sempurna. Contoh paling senang, kalau dalam kelas kamu adalah semua pelajar 3 Al-Firnas, buat kerja cikgu yang cikgu suruh, siapapun dia, tidak kira apapun subjeknya, tidak kira bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke ataupun subjek-subjek agama, kalau diminta untuk selesaikan atau laksanakan tugas yang diberikan, dan kalau kamu belajar, kamu sudah berada dalam fasa bertanggungjawab. Boleh faham? Buat apa yang disuruh, kamu laksanakan apa yang diminta, dan kamu berjaya selesaikan, kamu adalah orang yang bertanggungjawab. Okey, masuk kepada jenis-jenis tanggungjawab. Ada beberapa jenis tanggungjawab yang kita perlu faham. Bagaimana kita cuba faham mengenai tanggungjawab kepada Allah, dan bagaimana kita bertanggungjawab kepada sebagai seorang anak kepada ibu bapa, dan bagaimana kita menjadi seorang yang bertanggungjawab sebagai pelajar di sekolah, mahupun pemimpin ataupun kita sebagai rakyat. Boleh faham? Okey, sekarang ni saya akan masuk satu demi satu jenis-jenis tanggungjawab. Kita mula dengan kepada Allah. Maksudnya kepada Allah ni ada dua benda yang paling utama yang perlu kita buat sebagai orang yang bertanggungjawab. Yang pertama, saya ada tulis sini kan, suruhan, dan yang kedua adalah larangan. Maksudnya suruhan di situ, apa yang Allah suruh kita buat, kita buat, dan apa yang Allah larang, makanya kita jangan buat. Apa contoh yang paling dekat kalau bertanggungjawab kepada Allah?
masuk kepada hal suruhan. Solat 5 waktu, berpuasa, itu yang Allah suruh, Allah tuntut kan. Bagaimana dengan larangan pula? Larangan apa benda yang Allah larang untuk kita buat di muka bumi ini? Sebagai contohnya adalah jangan minum arak, jangan berjudi, benda-benda yang sudah dilarang, yang sudah termaktub, jangan kita buat. Ingat, baik. Kita beralih kepada terbang kepada kita terbang kepada anak, kepada ibu bapa, tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Ada 4 perkara penting yang perlu kita faham ya. Ada 4. Yang pertama adalah kita memuliakan ibu bapa. Yang kedua, kita menghormati ibu bapa. Dan yang ketiga, kita melindungi ibu bapa. Dan yang terakhir adalah kita mendoakan ibu bapa. Macam mana tu? Kan tidak fahamlah apa yang dimaksudkan dengan memuliakan tu. Kita memuliakan ibu bapa, kita sayang mereka, kita jaga mereka. Itu memuliakan. Berbaktilah kepada ibu bapa. Betul, bukan senang untuk kita membalas budi, tapi sebagai seorang anak, kita kena yakin dan percaya bahawa sampai masanya nanti bila kita sudah besar, berbaktilah kepada ibu bapa. Sebab bukan mudah untuk kita sebagai seorang anak untuk membalas budi. Yang kedua, kita hormat. Hormat paling senang sebagai seorang anak, hormat kepada ibu bapa. Apa yang ibu ayah suruh, apa yang ibu ayah larang, kita buat. Apa yang dilarang, jangan buat. Paling mudah. Kalau disuruh jangan main, dengar cakap ibu bapa, kita sudah masuk menghormati. Bagaimana pula dengan melindungi? Melindungi ibu bapa kita. Melindungi, jaga kita lindungi ibu bapa kita dengan menjaga kesihatan mereka. Pastikan ataupun kita cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa kesihatan ibu bapa kita sentiasa terjaga. Dan yang keempat, mendoakan kesejahteraan mereka, kesihatan mereka. Doakan ibu bapa kita masuk syurga insya-Allah. Okey? Seri sangat saya bercerita tu. Okey, masuk kepada hal pemimpin. Sebelum pemimpin, kita masuk kepada hal pelajar dahulu. Dari anak kepada ibu bapa, kita masuk kepada pelajar pula. Bagaimana tanggungjawab seorang pelajar? Ada 3 di sini ya. Yang pertama, kita mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, mendengar nasihat guru. Dan yang ketiga, belajar dengan tekun, belajar dengan bersungguh-sungguh. Senang saja. Tanggungjawab datang sekolah, apa perlu dibuat? Patuhi peraturan sekolah. Kalau sekolah kata tidak boleh, maka tidak boleh buat. Kalau sudah suruh berkumpul di dewan, berkumpullah. Kalau sudah cakap jangan membuli, jangan membuli. Anda faham kan? Bagaimana pula dengan yang kedua, mendengar nasihat guru? Berbuih guru bercakap kan? Kalau cakap buat benda baik di sekolah, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, guru-guru selalu nasihat kamu. Jadi ambillah nasihat itu sebagai pedoman, sebagai pengajaran kita. Faham? Dan yang ketiga, belajar dengan tekun. Sudah namanya datang ke sekolah, maka untuk apa? Untuk belajar. Jadi belajar betul-betul, belajar bersungguh-sungguh. Untuk siapa? Kalau bukan untuk diri sendiri, kenanglah ibu bapa yang menghantar anda ke sekolah. Okey, dan yang ke 1, 2, 3. Okey, yang keempat, pemimpin. Pemimpin ada 2 benda yang perlu kita faham di sini. Apabila kita dipertanggungjawabkan, bagaimana sebagai seorang pemimpin? 2. Yang pertama, menjaga kesejahteraan negara. Dan yang ketiga, Dan yang kedua, melindungi keselamatan rakyat. Kenapa? Sebab yang pertama, menjaga kesejahteraan negara. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua negara, beliau ataupun siapapun dia cuba untuk memastikan bahawa negara dalam keadaan aman dan tenteram tanpa jajahan daripada musuh. Faham konsep tu? Boleh faham ke tidak? Peraturan, letakkan peraturan, apa yang boleh kita buat, apa yang dilarang. Sebenarnya tujuannya untuk menjaga kesejahteraan negara. Bagaimana pula dengan yang kedua, melindungi keselamatan rakyat. Ini yang paling dekat dengan isu terkini, isu semasa yang terkini. Kenapa saya cakap begitu? Sebab
Tahu kan kita dalam wabak coronavirus COVID-19, salam COVID-19. Kenapa dikatakan melindungi keselamatan rakyat? Kalau pemimpin tidak tegas untuk menjaga keselamatan rakyat, kamu rasa kita akan berada seperti sekarang pada fasa PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, sebab kita melihat kepada jumlah kes terkini, jumlah kes baharu. Jika benda itu tidak terkawal, maka keselamatan kita sebagai rakyat dalam bahaya. Okey? Pasal itulah kenapa perlu ada pemimpin yang mempunyai tanggungjawab untuk melindungi keselamatan rakyat. Okay, dan yang terakhir, sebagai rakyat, tadi sebagai seorang pemimpin dan kini sebagai rakyat. Cuba tengok, ada beza. Pemimpin ketua negara, rakyat kita lah keseluruhannya. Dan kenapa dikatakan bahawa sebagai rakyat perlu mematuhi undang-undang negara? Kalau ketua negara sudah cakap dia, siapapun dia menjaga kesejahteraan negara, maka kita perlulah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ya, faham gitu? Kalau ketua negara kata jangan keluar, jangan pergi mana-mana musim PKP, kita patuh kepada peraturan, maka insya-Allah kita akan selamat. Dan yang kedua adalah menjaga keamanan negara. Keamanan negara sangat luas, besar. Jadi bila kita bercakap mengenai keamanan negara, perlulah kita faham bahawa dalam sebuah negara yang besar, tidak kira mana-mana negara sekalipun, semuanya melihat kepada sistem ataupun konsep keamanan. Kalau kita tidak aman, dalam negara pun kita berperang, kita rasa kita seronok hidup macam tu. Kita rasa kita okey. Kalau contoh, kita sendiri tidak menjaga keamanan negara, kita berperang di dalam negara kita, sangat mudah luar negara untuk terjun pergi berperang ikut sekali. Faham ke tu? Okey, serasa itu sahaja untuk hari ini, dan seharap buka buku teks kamu selepas ni dan jawab soalan ataupun latihan yang ada dalam buku teks. Tapi sebelum itu saya ingatkan balik untuk bertanggungjawab punya pelajaran 11, ada dua benda utama sahaja, iaitu tengok kepada pengertian tadi. Pengertian saya sudah ceritakan, kita ada tanggungjawab, kita pikul, kita laksanakan tugas yang disuruh, maka kita akan menjadi seorang yang bertanggungjawab. Itu adalah pengertian. Dan bagaimana pula masuk kepada jenis-jenis tanggungjawab? Kita ada 5 jenis-jenis tanggungjawab. Tanggungjawab kita sebagai manusia kepada Allah, tanggungjawab kita sebagai anak kepada ibu bapa, tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar, tanggungjawab kita sebagai pemimpin, dan tanggungjawab kita sebagai rakyat. Ada 5 saja. Tapi kita cuba faham dan cuba bezakan bagaimana tanggungjawab kita kepada Allah, bagaimana tanggungjawab kita sebagai seorang anak kepada ibu bapa, bagaimana tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar, dan diikut sekali dengan pemimpin dan juga rakyat. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuduh.